satu jengkal saja. Maksudnya keris yang kecil tu ada 4 bilah di 4 penjuru. Di 4 penjuru kepala Encik B tadi. Begini saya tunjukkan ya. Keris itu datang dari sini, dari sini, dari sini dan juga dari belakang. Jadi ada 4 bilah keris yang datang daripada 4 penjuru, hampir sangat dekat dengan kepala pengamal perubatan. Assalamualaikum kepada anda semua. Sebelum anda semua tonton video ini sampai habis, silakan subscribe channel saya. Kebenaran pasti muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati bunga berduri, risau nanti terluka lagi. Saya Malik, hadirkan diri. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan sebuah kisah tentang kehilangan duit. Kisah ini diceritakan oleh Encik A yang berasal daripada sebuah perkampungan di mana rata-rata penduduk di kampung itu mencari duit dengan hasil bertani, iaitu hasil sawah padi, ataupun dengan kata nama lain biasa kita panggil bendang lah, kita panggil bendang. Jadi kisah ini apabila Encik A menjadi wakil kepada satu kelompok ataupun satu kumpulan sawah padi ini, jadi Encik ini menjadi wakil untuk menyimpan duit selepas mereka habis selesai mengusahakan sawah padi. So Encik ini akan menyimpan duit untuk permulaan modal mereka memulakan musim baru di sawah padi itu. Jadi Encik ini bertanggungjawab untuk menjaga dan menyimpan duit lebih kurang dalam 15 orang. Dalam kumpulan dia tu lebih kurang ada 15 orang pengusaha. Jadi Encik A pun sudah lebih kurang 10 tahun lebih ke atas macam itulah. Beliau adalah wakil kepada kumpulan pesawat padi ini. Jadi nak dijadikan kisahnya itu pada musim baru untuk melakukan sawah padi punya program itu, kawan-kawan ataupun kumpulan ini datang ke rumah beliau lah untuk mengutip atau mengambil duit simpanan yang mereka yang jadikan modal itu. Tapi apabila Encik A membuka peti besi beliau pada ketika itu, duit itu tidak ada. Dalam peti besi itu tidak ada duit, langsung tidak ada duit. Jadi dia menyebabkan satu perkara yang sangat membingungkan Encik A dan juga ahli kumpulan yang lain. Kemudian Encik A pun membuatlah laporan polis berkenaan kejadian itu, dan apabila polis telah siasat, tiada kesan pecah di peti besi tersebut, dan juga tiada kesan-kesan pecah masuk di rumah Encik A. Jadi perkara ini lebih lagi membingungkan mereka ahli kumpulan dan juga Encik A sendiri. Sebenarnya ada lebih kurang dalam 30,000 kalau tak saya, ataupun lebih macam itulah, 30,000 ke atas Encik A beritahu saya duit di dalam peti besi itu. Namun sekarang duit itu lesap hilang entah ke mana tanpa ada apa-apa tanda bahawasanya peti besi itu dipecah masuk atau rumah Encik A itu sendiri dipecah masuk. Jadi atas nasihat ahli-ahli kumpulan Encik A, mereka pun menasihatkan Encik A agar bertemu dengan orang yang lebih arif, ataupun senang cerita kita panggil mungkin macam bomo, ataupun mungkin ustaz yang lebih arif lah, untuk melihat benda-benda macam ni. Sebab tidak masuk akal apabila peti besi tersebut tiada tanda-tanda dipecahkan ataupun dirosakkan, tapi duit tu boleh hilang. Jadi benda itu bagi saya memang sesuatu yang sangat ganjil. Okey, kemudian Encik ini pun berjumpalah dengan seorang pengamal perubatan tradisional, Encik B lah, senang saya sebut nama dia, Encik B. Jadi Encik B pun datanglah bersama dengan dia punya pembantu. Jadi apabila Encik B datang ke rumah Encik A, Encik B tu pun meminta izin kepada Encik A untuk melakukan apa yang dia perlu lakukan lah. Jadi Encik B ni pun duduk di tengah-tengah ruang tamu rumah Encik A sambil memegang tasbih dan berzikir. Ketika Encik B sedang berzikir, tiba-tiba kelihatan asap berkepul-kepul di dalam rumah. Dalam rumah Encik A itu, di ruang tamu tu, asap berkepul-kepul dengan banyak sekali. Dan apabila asap itu hilang, kemudian muncul 4 bilah keris yang hanya sebesar satu jengkal. Satu jengkal saja. Maksudnya keris yang kecil tu ada 4 bilah di 4 penjuru. Di 4 penjuru kepala Encik B tadi. Begini saya tunjukkan ya. Keris itu datang dari sini, dari sini, dari sini dan juga dari belakang. Jadi ada 4 bilah keris yang datang daripada 4 penjuru, hampir sangat dekat dengan kepala pengamal perubatan tadi, Encik B itu.
namun keris itu tidak dapat kena di kepala Encik B lah. Mungkin ada sesuatu yang menghalang, wallahualam, saya tidak tahu. Kemudian keris itu jatuh. Jadi apabila keris itu jatuh, Encik B pun meminta kepada pembantu beliau untuk ambil kutip keris-keris itu. Kemudian keris-keris itu Encik B suruh masukkan di dalam air, dan air itu ditanak ataupun dimasak dalam air, dimasaklah untuk jadikan air panas. Selang beberapa minit kemudian, setelah air itu dah panas menggelegak, keris itu 4 bilah tadi dimasukkan ke dalam periuk yang air sedang menggelegak itu. Dan kemudian tidak sampai 2-3 minit macam tu, tiba-tiba kedengaran suara meminta tolong seperti cacing sedang kepanasan. Jadi sayup-sayup kita kedengaran daripada dalam rumah Encik A tadi, ada orang minta tolong daripada luar rumah. Jadi kami pun bergegas keluar daripada rumah Encik A tu, membuka pintu, dan kelihatan ada seorang lelaki di hadapan rumah Encik A sedang berguling-guling menjerit kepanasan. Panas kata beliau. Jadi kami pun tak faham apa yang berlaku. Jadi kemudian Encik B, pengamal perubatan tradisional tadi, bertanya kepada orang itu, mana duit tu? Cakap, aku akan pulangkan duit tu. Memang Encik A sangat terkejut dengan jawapan lelaki sedang berguling-guling tadi. Dan kesimpulannya, lelaki yang sedang berguling-guling itu adalah salah seorang ahli kumpulan Encik A, dan juga adalah merupakan jiran di sebelah rumah Encik A. Betul-betul di sebelah rumah Encik A. Jadi Encik B, pembantu perubatan tadi pun berkata kepada pembantunya, okey, keluarkan keris yang di dalam air panas tadi. Jadi pembantu pun mengeluarkan keris. Barulah kelihatan orang yang berguling-guling tadi seperti dalam keadaan lega. Walaupun kita boleh lihat badan dia, kulit dia memang melecur-lecur seperti disiram air panas. Tapi apabila kita keluarkan keris itu daripada periuk, Encik yang berguling tadi tu, dia nampak lebih lega. Dia cakap dia akan pulangkan semua duit-duit yang dia ambil itu. Encik A sangat-sangat terkejut, tidak menyangka bahawasanya ahli kumpulan yang sangat dipercayainya dan juga jiran yang sangat-sangat dikenalinya berpuluh-puluh tahun sudah menjadi jiran adalah duri dalam daging sendiri. Jadi perkara itu sangat-sangat mengejutkan Encik A. Jadi Encik pengamal perubatan pun berkata kepada yang berguling itu, kau pulangkan semua duit hari ini dan kau pergi dari kampung ini. Kami tidak akan pulangkan semula engkau punya barang. Wallahualam, kisah ini bukan tentang jin atau toyol, tapi saya tak tahu bagaimana kisahnya, bagaimana dia menguruskan ilmu dia tu dengan meletakkan 4 batang keris di dalam 4 penjuru rumah mangsa beliau. Wallahualam, saya tak tahu apa kisahnya, bagaimana dia mencuri duit, kita tak tahu. Tapi yang kita tahu terbukti keris itu memang lebih kurang berkongsi jasad dengan dia lah, dengan encik yang mencuri duit tu. Sebab apabila kita masukkan keris tu ke dalam air yang mendidih, encik itu kepanasan, menggelupur kepanasan seperti beliau juga sedang mendidih. Wallahualam. Jadi kisah dan tauladan yang kita ada sini, macam orang tutur selalu cakap, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Jadi walaupun kita percaya dengan orang yang kita kenal, tetaplah berwaspada dan harus berhati-hati. Alhamdulillah, insyaAllah saya akan kongsi kisah yang lain selepas ini, insyaAllah. Semoga kisah ini memberi manfaat kepada kita. Jangan dekatkan diri kita kepada perkara yang syirik. Kebenaran pasti muncul. Assalamualaikum.